Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda bersama kami di Wanita Hari Ini. Siaran 30 Mac 2021. Anda bersama saya Hawa dan juga Fiza. Dan kami harapkan semoga urusan anda semua dipermudahkan dan kami doakan semoga rezeki anda berlimpah ruah pada hari ini, insya-Allah. Bila Hawa cakap tentang rezeki melimpah ruah tu, kami harapkan anda sedang menonton kami ketika ini, sama ada di kaca TV ataupun di dalam talian, sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera, Hawa. Dan kalau kita nak cari rezeki juga, kita harus menjaga keselamatan dan juga kesihatan diri kita. Itu yang paling penting sekali. Dan kalau kita bercakap tentang kesihatan diri ni, Hawa, pasti bagi anda yang mengikuti perkembangan jumlah kes COVID-19 saban hari, ini merupakan berita baik juga sebenarnya. Pastinya. Buat julung-julung kerana tahun ini angka kes positif hanya sebanyak 941 kes. Tahniah diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang sama-sama terus kekal mengikut SOP yang telah pun disediakan. Selain itu, berita gembira juga, kes sembuh baru dapat kita lihat pada hari semalam melebihi kes aktif. Kes baru positif COVID-19, iaitu kes sembuh sebanyak 1,097 kes. Tahniah juga kita ucapkan kepada petugas Barisan Hadapan dan juga warga Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi suka juga untuk kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini untuk menjaga diri anda, keluarga dan juga komuniti di sekeliling kita. Walaupun kalau kita lihat jumlah angka itu dah menurun, Hawa, tapi kita kena terus kekal memakai pelitup muka, jaga penjarakan, dan yang paling penting sekali, kalau kita jaga diri kita, kita sabar sikit, mana tahu ada rezeki, jumlah makin menurun, ada ruang dan juga peluang untuk pulang bercuti sewaktu hari raya nanti. Ya, pastinya itu yang diharapkan oleh semua masyarakat Malaysia, terutamanya umat Islam yang 2 minggu lagi akan kita menjengah ke bulan Ramadan. Baik, sebelum itu kami juga ingin ingatkan kepada anda, ingin kongsikan kepada anda mengenai program pemerkasaan komuniti, iaitu merupakan inisiatif terbaik bagi menangani penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan komuniti. Adalah dengan memastikan komuniti itu sendiri meningkatkan usaha dalam memainkan peranan sebagai pejuang barisan hadapan. Kitalah semua pejuang barisan hadapan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Dan tahniah juga nak kita ucapkan kepada 7,235,436 individu yang telah pun mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan, yang mana sebanyak 580,765 individu telah pun menerima suntikan vaksin COVID, iaitu 451,655 individu telah pun menerima suntikan dos pertama, manakala 129,110 menerima suntikan vaksin dos kedua. Ini merupakan petugas-petugas barisan hadapan kita. Dan ingat, kita adalah komuniti yang merupakan juga petugas barisan hadapan. Kalau kita sentiasa jaga, ikut SOP, patuh kepada apa yang telah pun ditetapkan, insya-Allah kita dapat terus mengekang daripada wabak COVID-19 ini. Ya, pastinya semua penonton wanita hari ini tak sabar untuk menjalani kehidupan seperti biasa sebelum COVID-19 lagi. Oleh itu, masing-masing kita kena bekerjasama dan berusaha. Okey. Dan seperti biasa, setiap hari Selasa kami akan kongsikan kepada anda tentang satu lagi topik berkaitan tentang resepi-resepi istimewa. Tetapi sebelum tu, Hawa, sebagai pembuka tirai hari ini, kami nak kongsikan sesuatu daripada segmen Jom Masuk TV. Kita akan bersama dengan Raja Sophie Raja Arif dari Anip World. Ya, terima kasih kepada pengacara hari ini yang cantik, manis, hari ini berseri sangat dan bersemangat saya hari ini selaku Raja Sophie Raja Arif, mewakili daripada OBT. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah pun menyokong kami, ataupun bagi anda OBT lovers yang telah pun menggunakan produk kami. Terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum lagi, anda kena dengar betul-betul hari ini kerana banyak kelebihan yang terdapat dalam OBT ini yang dapat membantu anda kelihatan lebih cantik. Baik, yang pertama sekali ingin saya berkongsi kepada
kepada anda. Liberty mempunyai OBT mempunyai Lipmate, iaitu mempunyai 10 kod warna bagi anda yang mungkin suka warna yang lembut ataupun warna-warna yang berani. Jangan risau, kita ada 10 warna. Pilih je yang mana kesesuaian anda. Yang paling penting, bahan-bahan terkandung dalam Lipmate ini adalah shea butter, kita ada juga honey oil, vitamin E, collagen. Dan yang paling penting adalah Lipmate ini 5 ml. Sangat banyak, insya-Allah berbulan-bulan pakai pun masih lagi tahan. Dan yang paling penting, apabila anda menggunakan Lipmate kami ini, dia tidak akan mengeringkan bibir anda, malah ia akan membantu mendapatkan bibir yang lebih cantik. Dan sekiranya anda suka untuk menggayakan Lipmate ini dengan pelbagai warna, sebagai contoh mungkin ada yang suka buat ombre kan, jadi jangan risau, walaupun kita menggayakan menggunakan dengan agak orang kata dengan lebih tebal, tetapi ia masih tampil lagi cantik dan tidak akan mengeraskan bibir anda. Kita ada masalah bila kita pakai Lipmate, selalu kita akan rasa macam tegang je bibir kan. InsyaAllah dengan OBT anda tidak akan mempunyai masalah tersebut. Dan seterusnya saya nak beralih kepada liquid foundation. Liquid foundation kita memang kalau tengok saiz memang comel, tapi yang paling penting dia mempunyai bahan yang dapat membantu melembapkan kulit wajah anda dan juga terdapat SPF 30 untuk melindungi kulit wajah anda daripada sinaran UV. Kalau nak cepat-cepat tu kita ambil kita punya liquid foundation, terus apply di bahagian muka anda, terus kelihatan menarik. Dan seterusnya tak lupa juga kita ada 2 kod warna. Okey, bagi anda yang mungkin suka agak lebih cerah, anda boleh menggunakan natural ataupun kita ada juga light, kod warna light ya. Dan seterusnya saya nak beralih kepada two-way cake daripada OBT sendiri, iaitu two-way cake ini kita mempunyai 3 kod warna sebenarnya, iaitu 3 kod warna medium, light dan juga natural. Dan bagi anda yang mungkin ingin mendapatkan rangkaian produk daripada OBT, boleh terus hubungi nombor tertera di kaca TV anda, dan pendaftaran sebagai ejen adalah secara percuma. Dan saya nak teruskan, insya-Allah kita akan teruskan lagi wanita hari ini bersama dengan rakan pengacara. Terima kasih. Itu dia perkongsian daripada Anik World. Baiklah, hari ini di Wanita Hari ini pastinya ramai penonton tahu setiap hari Selasa kami akan kongsikan variasi menu masakan, dan pada hari ini cukup istimewa kami bawakan kepada anda variasi masakan berasaskan ikan bilis. Mungkin puan-puan yang berada di rumah tu dengar ikan bilis. Sebenarnya mungkin masing-masing ada resepi istimewa kan? Ataupun cita rasa yang berbeza terhadap resepi masakan ni. Ikan bilis ni Hawa boleh saja dijadikan rencah dalam makanan ataupun ramai juga yang menjadikannya sebagai bahan utama. Apatah lagi kalau masyarakat Melayu khususnya, bagi mereka yang dalam pantang, kebiasaannya mereka memang akan menjadikan ikan bilis ini sebagai salah satu menu yang cukup popular. Ikan bilis tu ada orang panggil sangan ataupun digoreng tanpa minyak untuk dimakan. Dan ada juga yang suka ikan bilis masak sambal. Ada yang suka ikan bilis ditumis dengan bawang, cili padi dan kentang. Tapi Fiza suka yang macam mana? Saya suka ikan bilis tu kena rangup. Sama. Tak rangup saya tak makan. Betul. Kak, cita rasa anda perlu bagaimana? Kalau anda nak tahu pelbagai perkongsian mengenai ikan bilis, bukan saja resepi tetapi juga mengenai khasiat-khasiatnya, teruskan bersama kami dan jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHITV3 dan kongsikan pendapat anda ataupun cita rasa ikan bilis anda di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Okey, kami nak berehat dahulu seketika. Jangan lupa tuliskan resepi ikan bilis kicap anda bersama dengan kami di Facebook dan juga Instagram. Kita jumpa lagi selepas ini. Wanita Hari Ini. Sebut sahaja ikan bilis, kerangupan ikan kecil ini sudah membuka selera. Ada yang menjadikannya sebagai perencah, digoreng sambal, malah tidak kurang pula yang menggunakannya sebagai bahan perasa. Apakah kebaikannya? Ikan bilis ni bagus untuk jantung dan macam-macam lagi lah khasiat dia, tapi kita tak digalakkan makan selalulah. Ikan bilis ini mengandungi protein yang boleh menguatkan tubuh badan kita. Ikan bilis ini adalah seperti ikan-ikan yang lain dan juga alternatif daging tanpa lemak yang kaya dengan sumber protein dan juga kalsium. Ikan bilis walaupun saiz dia kecil tapi dia sangat baik untuk kesihatan jantung, gigi dan tulang disebabkan oleh kalsium dan zat-zat yang lain. Dia datang dari laut, mudah untuk kita makan, mudah untuk dimasak dan dia tahan lebih lama kalau disimpan. Baik untuk ibu mengandung. Sebab kan kalau ibu mengandung ni kan, diorang kena pastikan diorang punya hemoglobin tu lepas standard untuk ibu mengandung.
Jika dahulu ikan bilis boleh dikatakan lauk yang murah, namun di atas permintaan ramai, harganya semakin melonjak tinggi. Benarkah ikan bilis mempunyai khasiat seperti yang diperkatakan? Dan adakah ia memudaratkan jika diambil secara berlebih-lebihan? Meskipun bersaiz kecil, hasil laut ini mempunyai keenakannya tersendiri. Itu dia, meskipun bersaiz kecil Hawa, tetapi ia mempunyai keenakannya yang tersendiri. Dan kalau kita cakap ataupun melalui pembacaan kita kan, kalau kita lihat ikan bilis ni ada terdapat pelbagai juga khasiat ataupun kebaikannya. Tetapi kalau diambil secara berlebihan juga, mungkin ada boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini, bagi penggemar ikan bilis ataupun yang tak suka makan ikan bilis. Hari ini mungkin boleh membantu anda untuk mengetahui tentang apakah khasiat dan juga keenakan serta keunikan resepi ikan bilis ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan untuk menerangkan dengan lebih jelas, bersama kita di dalam talian ketika ini iaitu Nur Shakila Pingi, iaitu pegawai pemakanan dari KPJ Ampang Puteri Specialist. Hello, Assalamualaikum Puan Shakila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Shakila? Alhamdulillah sihat. Okey, Shakila, tadi kita dah pun dengarkan sedikit laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita pada hari ini. Mungkin Shakila boleh kongsikan juga, kalau kita cakap tentang ikan bilis ni, apakah sebenarnya kebaikan ataupun apa pula sebenarnya keburukan kalau kita mengambil secara berlebihan? Kalau boleh dikongsikan secara ringkasnya dahulu kepada penonton-penonton wanita hari ini. Okey, ikan bilis sebenarnya sejenis ikan yang mana memang kaya dengan protein, kalsium dan juga omega 3. Juga zat besi lah jika diambil secara segar. Tapi apabila telah dikeringkan, jumlah ada penambahan mineral segi sodium pula lah, yang mana boleh menaikkan tekanan darah lah, yang mana tidak sesuai diambil secara berlebihan. Okey, tak boleh ambil secara berlebihan. Tetapi kalau saiz ikan bilis ni kan kecil-kecil, terutamanya kalau dalam sambal ke, kalau digoreng ke kan, ambil sikit-sikit sebenarnya jadi lagi banyak. Boleh tak kalau kita nak tahu portion banyak mana yang sesuai untuk kita makan sekali makan? Banyak mana tu? Lebih kurang untuk yang kita kata untuk cawan kecil tu, pickup tu, lebih kurang 1/3 hingga 2/3 cawan sahaja. Okey. Shakila, mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, ikan bilis ni sebenarnya boleh dikatakan setiap rumah kalau orang kita ni mungkin ada ikan bilis. Sebabnya nak dijadikan bahan perencah ke ataupun dijadikan ikan bilis goreng ke. Kalau macam saya kat rumah mesti ada ikan bilis yang dah siap-siap goreng tu. Nak makan dengan nasi goreng ke, nak makan dengan nasi putih ke, lagi-lagi menjelang bulan puasa nanti kan. Tetapi dari segi khasiatnya, kalau boleh kita kongsikan juga. Kalau kita lihat tadi tinggi juga dengan vitamin A, ada juga tinggi dengan kalsiumnya. Tetapi boleh tak kalau kita kongsikan dari segi khasiat-khasiat yang terkandung di dalam ikan bilis ini dahulu? Okey, untuk ikan bilis, untuk protein memang sumber protein lah yang mana perlu untuk penumbuhan sel baru. Untuk kalsium untuk gigi dan tulang. Cuma ikan bilis yang dikeringkan yang tidak sesuai ialah jumlah protein akan berkurangan bila proses pengeringan dilakukan. Okey. Okay, begitu juga dengan omega 3 yang ada lah, dia akan berkurangan semasa proses pengeringan dilakukan. So pengambilan secara sederhana tu, maksud saya jika nak makan macam sambal macam tu, hanya satu sudu besar sahaja dan bukan setiap hari lah. Alamak. Tapi boleh tak nak tanya juga, kadang-kadang ada orang kata bagi mereka yang mengalami masalah gout dan sebagainya ni, tak boleh nak ambil ikan bilis ni. Tapi sedangkan kadang-kadang kita ni kalau ambil ikan bilis tak mungkin kita ambil satu sudu kan. Kita ambil macam satu genggam. Jadi bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu ni, adakah dibolehkan mengambil ikan bilis ni ataupun mungkin ada jumlah sederhana yang boleh dimakan oleh mereka? Okey, sebenarnya ada 3 golongan yang kita tak galakkan mengambil ikan bilis. Yang pertama, betul mereka yang mempunyai gout kerana ikan bilis mempunyai purin yang tinggi lah. Yang kedua, mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi kerana kandungan garam yang tinggi. Dan yang ketiga, untuk mereka yang ada high kolesterol. Tapi ini bergantung cara ikan bilis tu dimasak. Sekiranya hanya sebagai bahan rencah, tiada masalah. Tapi untuk high cholesterol, sekiranya digoreng, masak sambal, masak kicap, kita tak galakkan. Tapi sentiasa boleh buat pengurangan, pengubahsuaian. Contohnya masak ikan bilis dalam air fryer ataupun ikan minyak sedikit sahaja, boleh.
Cara itu lebih menyihatkan dan lebih baik. Baik, Puan Shakila, bagaimana pula dengan kanak-kanak? Seawal usia berapa boleh mereka makan ikan bilis ni, Puan? Ikan bilis sekiranya untuk kanak-kanak bawah 2 tahun, selalunya kita memang galakkan perlulah dibersih dan direndamkan beberapa kali untuk membuang sebanyak sodium yang boleh. Tapi untuk lebih daripada 2 tahun, mengambil saya sederhana lah. Macam saya kata, satu suku besar dah cukup. Cuma dia bukan pengganti protein yang baik lah. Maksudnya masih perlu makan ikan biasa, boleh makan ayam, masih perlu makan. Okey. Puan Shakila, kalau boleh dikongsikan juga melalui pembacaan, kalau boleh dibetulkan kalau saya salah, katanya kalau memakan ikan bilis yang tidak dibuang kepala ataupun isi perutnya juga mempunyai kandungan kolesterol yang lebih tinggi. Sebab kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita ni memang suka makan ikan bilis hitam tu kan, memang ada kepala, memang ada isi perutnya tak dibuang. Itu lagi sedap lagi kalau kita tumis dengan cili padi dan juga bawang. Jadi sejauh mana kebenarannya ini, ikan bilis yang tidak dibuang kepala dan juga kulit ini boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan sebenarnya? Yang tu betul sebab bahagian kepalanya dan bahagian isinya memang lebih tinggi kolesterol lah. So lebih baik dibuang daripada diambil bersamalah. Yang tu memang betul. Okey, baiklah. Mungkin secara ringkas boleh Puan Shakila kongsikan juga kepada penonton kan tentang kebaikan ikan bilis ni juga, terutamanya dalam harian dan dalam masa yang sama kena berpada-pada juga supaya tidak mendatangkan apa-apa mudarat kepada mereka. Okey, ikan bilis cara yang dipraktikkan, yang pertama perlu dicuci bersih. Yang kedua perlu direndam dan dibilas beberapa kali. Dan selalunya kita galakkan ikan bilis digunakan sebagai rencah makanan lah. Contohnya goreng sayur, letak ikan bilis, atau masak nasi goreng, letak ikan bilis. Cuba elakkan yang perlukan penggunaan minyak yang banyak. Yang tu yang penting. Puan Shakila, mungkin nak tanya juga satu lagi soalan. Kalau dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu kan khususnya, kebiasaannya bagi mereka yang dalam pantang ni, ikan bilis ni antara salah satu menu yang cukup popular. Jadi pengambilan ikan bilis hari-hari dimakan bersama dengan lada hitam dan sebagainya ini, adakah dibolehkan ataupun sebenarnya perlu ada jumlah yang ditetapkan bagi mengelakkan daripada berlakunya masalah-masalah yang kita tidak mahu di masa hadapan, Puan Shakila? Macam saya kata tadi, selepas bersalin sangat penting untuk makan jumlah protein yang cukup untuk make sure luka cepat elok. So, ikan bilis boleh sebagai perasa sahaja tapi bukan sumber protein utama. Maksudnya mungkin satu sudu ikan bilis saja, kemudian perlu ada sumber ikan yang lebih high quality lah, ikan tenggiri, ikan cecaru ke, ikan perlu segar, ada sekali dia sebagai bahan perasa sahaja. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Shakila atas perkongsian. Semoga memberi manfaat kepada semua penonton dan juga kami pada hari ini. Terima kasih Puan Shakila. Sama. Okey, sebenarnya kami dah kongsikan kepada anda sedikit maklumat berkaitan tentang khasiat dan juga kemudaratannya kalau diambil secara berlebihan tentang ikan bilis ini. Tapi jangan risau, kami juga nak kongsikan kepada anda beberapa menu, bukan saja menu yang popular di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa yang menggunakan ikan bilis ini. Tapi sebelum kita nak dengarkan dan nak tahu apakah menu-menu tersebut, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Untuk menu ikan bilis yang saya paling suka tentunya ialah sambal ikan bilis. Lagi-lagi kalau makan dengan nasi lemak. Lepas tu kita kalau masak dengan tempe pun okey juga. Sedap. Selalunya ikan bilis ni orang buat sambal petai, sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis kerana ia sangat sedap. Ia boleh membuka selera kita untuk makan berkali-kali. Ikan bilis sambal tumis. Kalau kita masak lemak, kita letak sikit. Jadikan rasa tu. Nasi lemak ikan bilis. Tambah-tambah ikan bilis yang digoreng rangup tu dia makan sangat sedap. Buat lapar je dengar tadi ada cakap ikan bilis makan dengan sambal petai. Dah tengah hari ni semua lapar lah. Tapi mungkin boleh dijadikan idea juga kepada anda resepi-resepi yang akan dikongsikan sebentar lagi. Oleh itu, pada hari ini kita juga bersama dengan Chef Qayyum Irwanzi Alwi, iaitu pemilik Chapanim's Kitchen. Hello, Assalamualaikum Chef Qayyum.
Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. How was it? Annyeonghaseyo. Sihat Alhamdulillah. Pastinya Alhamdulillah. ramai juga yang dah dapat agak apa resepi nak dikongsikan pada hari ini. Ikan bilis masakan Korea. Oleh itu, Chef Ko Yum, boleh terus kongsikan mengenai Muichi Bokum ni. Betul ke saya sebut? Betul. Molchi Bokum. Sebelum tu, cuba awak teka. Molchi tu apa? Ikan bilis. Benar. Okey, Bokum apa dia? Okey, bokum tu apa pula? Stir fry ataupun goreng kilas. Okey. Baik, Chef. Boleh kongsikan tak tentang istimewanya Muichi Bokum ni? Molchi Bokum, betul. Kalau hawa peminat K-drama, K-pop, Molchi Bokum ni sangat famous dekat semua drama. Kalau orang tengok dekat Banchan ataupun side dish Korea, kalau makan kimchi ke apa ke, mesti ada Molchi Bokum ni. Sebab apa? Dia akan makan dengan main course diorang lah. Dan nak buat ni sangat senang sebab saya pun memang peminat Molchi Bokum ni. Memang sangat sedap. Orang kata simpan lama pun masih rangup. So, jom. Tengok apakah cara-cara nak masak dia, boleh? Okey, teruskan Chef Ko Yum. Okey, kalau penonton dapat lihat dekat skrin ke video untuk cara masaknya, bahan-bahannya cukup mudah. Kita perlukan ikan bilis yang kecil, jangan yang besar sebab kalau besar dia kurang garing. Pastikan yang kecil ataupun medium size. So dapat kat skrin kan. Ada bawang putih yang dicincang halus. Kemudian kita juga ada sedikit madu untuk perasakan manis. Tak ada madu, pakai corn syrup pun boleh. Kita ada gula perang ataupun gula merah, dua-dua boleh. Sedikit minyak bijan ni paling penting. Korea memang kena pakai minyak bijan. Dan sedikit air untuk orang kata basah-basahkan dia lah kan. Dan untuk hiasan kita pakai bijan yang telah pun disangat. Okay, caranya cukup mudah. Pertama sekali, goreng ikan bilis kita. Jangan terlalu banyak sangat minyak. Just orang kata cukup-cukup je. Tumis bawang putih dan terus masukkan ikan bilis yang sudah ditus. Pastikan ikan bilis kalau dah basuh, keringkan terlebih dahulu. Barulah rangup, barulah garing. Sedap nak makan, simpan lama pun boleh tahan. And lebih kurang 1 minit 2 minit kita dah goreng ikan bilis kita. Biarkan seketika. Make sure minyak tak terlalu banyak. Kita tepikan sedikit ikan bilis tu. Masukkan madu, lebih kurang 2 sudu madu. Dan masukkan juga gula pasir atau gula merah. Sesudu je. Kalau banyak sangat manis sangat tak sedap pula kan. Dan kemudian kita biarkan sekejap. Masukkan pula minyak bijan. Campak. Dah siap menu Korea kita kan. Senang mudah kan? Mudah saja. Dalam berapa minit agak-agak Chef Ko Yum boleh siap masakan ni? Tak sampai 3 minit. Kita goreng banyak, boleh simpan lama. Betul lah. Kita kacau. Biarkan dia pekat, likat. Tambah air kan. Biarkan sekejap. Dah siap. Kalau nak lagi sedap, hawa, tambahlah kacang boleh. Nak tambahkan bijan sikit boleh. Tak ada masalah. Untuk pisang. Nak buat tempe pun boleh. Kalau nak jawab Melayu kan, ada tempe sikit pun tak ada masalah. Wah. Ini kan Chef Ko Yum. Biasanya kalau masyarakat Korea akan makan dengan daging ataupun dengan kimchi dan sebagainya. Sesuai dimakan dengan apa lagi Chef Ko Yum? Hidangan kita nak makan dengan nasi boleh, tak ada masalah. Nak makan dengan mi goreng boleh, bihun goreng. Orang kata ni macam pelengkap rasa. Dia masing-masing manis-manis cukup rasa lah. Kalau dia tak pedas tapi dia melengkapi rasa manis dan masin. Orang kata memang nak ratah macam tu pun dah cukup sedap. Kecoh idea ni. Seronok saya dengar perkongsian tu. Memang cukup mudah, sesuai terutamanya untuk mereka yang bujang. Kita ada lagi resepi yang seterusnya ya Chef Ko Yum. Kita ada pasta aglio olio bunga kantan dan bilis. Boleh kongsikan resepinya. Kalau biasanya makan nasi goreng kampung, nasi goreng yang pakai ikan bilis. Hari ini saya kongsikan menu yang cukup mudah, cukup simple. Pasta aglio olio. Yang istimewanya ada bunga kantan, ada daun kesum, ada cili api dan juga watak utama kita ikan bilis. Tengok gambar pun dah kecoh. Elio dah pedas-pedas kan. Ini masakan fusion lah dia. Masakan barat yang dimelayukan. Betul. Bahan-bahan cukup mudah. Ikan bilis yang dah digoreng. Minyak olive minyak olive zaitun, tak apa, dia sihat, jangan risau. Bawang putih yang dah dicincang, cendawan shiitake yang telah kita potong nipis halus. Cili api kalau suka pedas, letak banyak pun tak apa. Cili api ni saya memang suka pedas, orang negeri 9. Hawa suka pedas ke? Suka, wajib. Tambah kat chili flake pun ada. Kita ambil bunga kantan yang telah dihiris, daun kesum yang segar pun tak apa, yang frozen pun tak apa, mana-mana tak kisah, dua-dua boleh. And then kita letak juga sedikit pasta, lebih kurang seorang makan lah ni kan, satu mangkuk. Tak susah pun kan. Cara-caranya, ini hiasan dia, perasa dia.
lada hitam, sedikit garam. Kalau tak suka masin, tak garam lah, dah cukup lah kan. Caranya pakai minyak bijan, tuang lebih pun tak apa sebab dia minyak yang sihat. Kita goreng ikan bilis kita terlebih dahulu, biar orang kata betul-betul garing lah. Kalau tak garing kan orang kata macam kenyal nak makan pun susah melekat gigi kan. Kan. So biarkan seketika, kita masak sampai betul-betul golden brown dah garing. Kita asingkan dulu ya. Minyak. Asingkan betul. Jangan terletak nanti dia hangit lah kan. Kan. Kita asingkan biar dia toast minyak kejap. So kuali yang sama, minyak olive oil juga. Kita tumis bawang putih, sedikit chili flake Thailand. Thailand ni pedas sikit dia punya chili flake. Ni letak cendawan yang telah dihiris. Kita biar dia masak sampai lunyai kejap. Masukkan cili api, nak pedas kata tadi letak lebih pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian bahan rahsia kita, masukkan orang kata bunga kantan dan daun kesum. Ini memang rare. Dalam pasta letak bunga kantan dengan daun kesum memang rare tapi memang sedap. Mesti ada rasa masam-masam sikit ya? Tak ada. Dia rasa pedas-pedas. Pedas-pedas. Okey. Ya. Hawa kena try ni, Hawa kena masak rumah nanti. Letakkan sedikit air, biarkan dia masak sebati semua lebih kurang 1 minit, 20 lebih. Kita biarkan kejap, masukkan pasta kita. Kemudian kita perasakan, letak lada hitam sikit, letak garam sikit. Tak payah banyak lah sebab ikan bilis dah masin kan. So kita kurangkan garam kat masakan kita. Dan air sekali, kita taburlah ikan bilis kita sebagai rencah utama, watak utama kita pada hari ini. Hero kita pada hari ini, ikan bilis. Ya, betul. Benar. So, kita hidas pinggan untuk mencantikkannya, taburlah sikit dengan daun parsley ke, tak pun daun kesum pun boleh, nak tak daun limau purut sikit pun boleh. Fusion kan, tak kisahlah mana-mana daun pun boleh untuk melengkapi hidangan kita. So inilah dia 2 menu sihat yang cukup mudah, cukup senang dan semua orang boleh masak, tak kira usia kan. Betul tak? Betul, setuju. Saya pun tak sabar nak cuba dekat rumah nanti. Baiklah, terima kasih Chef Qayyum atas perkongsian dan harapnya memberi inspirasi kepada penonton kita pada hari ini. Boleh kongsikan Instagram ataupun Facebook? Instagram saya Qayyum Irwanzi, Instagram kedai saya Chef Penim's Kitchen. Kami beroperasi di Putrajaya dan Subang. So menu Korea, menu Western, semua ada untuk anda semua. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Okey, terima kasih Chef Qayyum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya bukan keseorangan hari ini bersama tamu nak kongsikan menu masakan. Fiza dekat sana juga ingin kongsikan bersama anda menu tradisional yang wajib ada. Silakan Fiza. Itu dia Hawa. Teruja kan dengan Chef Qayyum tu tadi, bukan saja berbakat dalam memasak, boleh cakap nogori, suka makan pedas, tapi juga berbakat untuk bercakap bahasa Korea kerana pernah bekerja di sana. Okey, hari ini kami nak kongsikan kepada anda juga antara menu wajib adalah. Kadang-kadang kalau orang cakap tentang ikan bilis ni, ada macam-macam menu popular yang menjadi kegemaran ramai dalam kalangan masyarakat di Malaysia, khususnya bagi puan-puan dekat rumah sana. Jadi kami nak kongsikan 2 menu hari ini bersama dengan Puan Nurul Fidia Boni Yamin, iaitu selaku pemilik Dulang Raja Titi DI Jaya. Hello, Assalamualaikum Puan Nurul. Waalaikumsalam Fiza. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, sihat ke tu? Alhamdulillah sihat. Okey, saya sebenarnya teruja tau dengan menu yang pertama ni. Tapi saya tak nak sebut. Apa kata Puan Nurul yang kongsikan menu kita yang pertama ni? Silakan. Okey, boleh. Hari ni kita akan masak. Saya akan persembahkan menu tradisional iaitu pucuk manis masak lemak putih. Okey. Sebab kadang-kadang kan kita ikan bilis ni kita boleh gunakan sebagai bahan utama atau kita boleh gunakan sebagai bahan perencah yang menaikkan lagi keenakan masakan tu kan. Kita terus kongsikan bahan-bahannya dan resepi ni Puan Nurul. Okey, baik. Silakan. Untuk pucuk lemak pucuk manis. Okey, untuk pucuk lemak manis. Pucuk manis masak lemak putih. Okey, pertama kita masukkan air. Okey, lepas tu masukkan ikan bilis. Saya sudah tumbuk sikit ikan bilis supaya lagi sedap. Masukkan juga bawang yang dah di blend. Lepas tu? Lepas tu masukkan santan. Okey. Puan Nurul, sambil kita masukkan bahan-bahan ni kan, sebab kadang-kadang kita nak kongsikan juga kepada penonton kita ni, ramai orang yang ambil jalan mudah. Dia dah tak guna dah ikan bilis ni ditumbuk-tumbuk. Ramai kadang-kadang guna cube je ikan bilis ni. Tapi apa perbezaannya jika kita menggunakan ikan bilis yang kita tumbuk sendiri dengan cube yang sedia ada tu, Puan Nurul? Kalau kita guna ikan bilis, dia rasa lagi sedap, lagi original lah ikan bilis dia. Kita nak pilih ikan bilis pun ada cara dia. Kena pilih ikan bilis yang lebih putih,
Lepas tu ikan bilis tu kalau kita nak masuk dalam kuah lemak, elok yang dah dibelah. Oh, okey. Dah bersih, dah tak ada perut, dah tak ada tulang. Kadang-kadang kita nak beli ikan bilis ni pun kita kena cium juga bau dia kan. Ada setengah tu dia ada... Cium bau dia. Cuba patahkan sikit. Kalau yang senang patah, itulah yang segar. Kalau yang susah patah tu, mungkin yang dah yang lama lah. Okey. Mudah je kan sebenarnya kalau kita lihat cara untuk kita buat masak lemak pucuk manis ikan bilis ni, kita jadikan ikan bilis ni sebagai bahan rencah untuk menaikkan lagi kemanisan masak lemak tu. Betul ke Puan Nurul? Betul. Puan Nurul, ini makan dengan apa sedap ni agaknya? Lapar pula saya. Kalau pucuk manis masak lemak ni, elok ada sambal. Sebab tu saya akan sekejap lagi akan tunjuk cara masak sambal garing sesuai dipadankan dengan pucuk manis masak lemak putih. Dan makan dengan nasi putih lah. Memang selera kampung. Kalau bulan puasa sangat sesuai lah untuk membangkitkan selera. Okey. Itu gu dia kan. Kita nak kongsikan pula ikan bilis garing jengkol ni. Ada mungkin orang tak tahu jengkol tu apa. Contohnya kawan saya tadi tanya, jengkol tu, dia baru tahu. Jengkol tu maksudnya jering. Okey, kita kongsikan kepada penonton cara-cara untuk kita buat bilis garing jengkol ni. Puan Nurul. Okey. Untuk masak sambal garing bilis jengkol ni sangat simple. Pertama kita tumis dulu, masukkan minyak. Goreng dulu jering. Goreng sampai garing. Lepas tu kita toskan. Jering ni jering tua ke jering muda? Saya prefer jering tua. Okey. Goreng biar rangup biar golden sikit. Lepas tu kita goreng pula ikan bilis. Okey. Ikan bilis pun digoreng asin dan ditoskan juga. Puan Nurul, kalau kita nak tengok resepi pertama dengan kedua ni berbeza. Yang ini hero-nya memang ikan bilis kan. Jadi kalau kita tengok ikan bilis yang diguna pakai ni saiznya pun sedikit besar. Jadi memang elok pakai yang besar ke ataupun kadang-kadang orang suka pakai ikan bilis mata biru lah. Ada macam-macam jenis kan? Macam mana tu? Yang tu bergantung minat setiap orang lah. Kalau jengkol sebab kita dah potong slice, saya prefer yang besar sikit dan yang telah dipotong, yang dibelah lah. Jadi dia pun nampak terkata potongan dengan jengkol lah. Okey. Puan Nurul, saya nak minta tolonglah kepada Puan Nurul untuk beri sedikit tips kepada penonton-penonton kita. Kadang-kadang kan kita ni suka makan ikan bilis goreng. Tapi ada ikan bilis tu yang kalau kita goreng kan dah macam ni, dia tak rangup. Dia jadi macam, dia tak crispy orang katakan. Macam mana caranya tu? Okey, macam ni. Ikan bilis ni, first kita kena cuci bersih-bersih dan toskan bagi tak ada air betul-betul. Lepas tu nak goreng pula, minyak harus panas dulu betul-betul. Tapi bila kita dah masukkan ikan bilis, jangan lupa perlahankan api. Kalau terlalu panas, nanti dia akan hitam, akan hangit lah. Dan itu yang jadi lembik-lembik tu Okey. Puan Nurul, saya kira ramai dah teruja nak tengok ataupun nak rasa menu-menu yang dikongsikan oleh Puan Nurul ni. Jadi bagi mereka yang rajin, mereka boleh cuba sendiri kat rumah. Tapi mungkin yang tak berkesempatan, bagaimana cara untuk mereka pergi untuk merasa air tangan Puan Nurul sendiri? Okey, boleh datang ke restoran kami, Restoran Dulang Raja, PTBI Jaya. Kami beroperasi setiap hari dari pukul 12 tengah hari sehingga 11 malam. Okey, jadi boleh pergi cakaplah nak cuba resepi yang kat wanita hari ni tu, boleh? Boleh. Okey. Yang puasa ni memang sesuai sangatlah makan sambal garing bilis jengkol. Boleh kita masak siap-siap, lepas tu simpan untuk sahur. Jadi hari kadang kita tak lalu nak makan. Jadi kalau ada sambal garing ni, mungkin boleh membangkitkan selera waktu pagi kan. Betul tu. Terima kasih banyak-banyak Puan Nurul dah berkongsi resepi. Kongsi juga idea apakah menu yang boleh disediakan untuk isi keluarga menjelang Ramadan nanti. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sama-sama, Riza. Ya, okey. Baiklah penonton, itu tentang resepi menu ikan bilis yang kami kongsikan kepada anda. Kami bawakan bukan saja menu daripada antarabangsa tetapi juga antara menu-menu yang cukup popular di Malaysia. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Hawa. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Pada segmen tajaan pada hari ini, kita bersama dengan Almas Beauty. Bersama saya di studio pada hari ini ialah Puan Nurul Afikah Hassanal Bolkiah, iaitu pengarah pemasaran Almas Beauty. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat, Hawa. Sihat, Alhamdulillah. Baiklah, kalau kita lihat ada macam-macam produk yang dibawakan oleh Almas Beauty pada hari ini, boleh kongsikan terus? Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton. Lama tak bersiaran ya dek kerana SOP terbaru
baru. Okey, tapi hari ini saya sangat teruja dan excited nak share produk yang tidak asing lagi, iaitu sebut saja Almas sinonim dengan penghulu segala produk, iaitu jus Nusantara Gold. Okey, rata-rata dah tahu jus Nusantara Gold kita ni. Saya rasa teruja setiap kali nak berkongsi tentang keberkesanan jus Nusantara Gold. Sebab apa? Sebab dah kira lebih kurang 13 tahun dalam pasaran, tapi alhamdulillah tetap kekal dan utuh dan telah mendapat tempat nombor 1 di hati pengguna kita, sehingga jualan kita telah mencecah lebih daripada 5 juta botol hasil daripada sokongan padu semua pengguna daripada dulu sehinggalah kini. Jadi kerana apa? Pengguna kita sangat-sangat yakin, percaya dan berpuas hati dengan keberkesanan jus Nusantara Gold ni. Okey, yang mana jus Nusantara Gold ni mengandungi 1001 khasiatlah dalam menangani pelbagai masalah kesihatan kita. Kita formulasi daripada herba-herba tempatan terbaik dunia. Kita gabungkan dengan bahan-bahan sunnah yang mana dah termaktub keberkesanannya di dalam Al-Quran. Sebab itulah pengguna-pengguna kita daripada dulu kira jus Nusantara Gold ni tidak pernah mengecewakan. Rata-rata pengguna yang dah minum akan terus setia sehinggalah ke hari ini. Okey. Jus Nusantara Gold ni diperbuat daripada 100% bahan semula jadi, tak ada bahan-bahan yang membahayalah untuk kesihatan kita Sebab ini adalah jus kesihatan yang kita nak minum hari-hari, juga tanpa gula. Okey, yang mana manis jus Nusantara Gold ni adalah daripada madu, kurma dan delima. Jus Nusantara Gold ni kita boleh lihat kalau kita ambil kesan dia seawal penggunaan, sebab kita menggunakan ibu pati herba. Herba yang asli kita guna. Juga jus Nusantara Gold ni sangat-sangat baguslah untuk musim-musim sekarang ni. Dia dapat membantu meningkatkan imunisasi badan kita, menguatkan antibody, yang mana kalau kita amalkan kita boleh tengok kita punya tahap kesihatan memang sangat-sangat bagus. Susah sangat dapat batuk, demam, selsema. Dia memberi kita tenaga. Selain daripada tenaga, juga ramai yang tak tahu jus Nusantara Gold ni juga dia memberikan tidur yang cukup. Yang mana bila kita tidur cukup, kita tak adalah rasa lesu, penat, letih-letih kan. Yang mana sebenarnya banyak testimoni sebelum ni mempunyai masalah susah nak tidur. Sampai kan ada yang terpaksa bergantung dengan pil tidur barulah boleh tidur. Tapi alhamdulillah selepas dipertemukan dengan jus Nusantara Gold, bersyukur sangat sampai ke hari ini dah tak perlu nak ambil pil tidur untuk tidur. Lepas amal jus Nusantara Gold boleh dapat tidur yang lena. Jadi tak adalah rasa letih kan. Jadi bertenaga, kehidupan pun semakin ceria. Okey, jus Nusantara Gold ni juga sangat-sangat baguslah. Kita amalkan bersama dengan madu asli Almas. Okey, madu asli ni rata-rata dah tahu. Banyak sangat orang kata khasiat madu. Okey, madu Almas ni 100% asli dan juga organik daripada pergunungan Sabalan Azerbaijan Hawa. Dan madu Almas ni kita ada 2 jenis. Kalau kat situ kita boleh tengok yang tanpa sarang dan sebelah situ ada sarang lah. Sama saja dua-dua, yang membezakannya hanyalah sarang. Madu ni rasa dia yang sangat-sangat sedap. Okey, istimewanya lepas tu bau yang sangat harum dan juga penuh dengan khasiat. Banyak sangat orang kata khasiat madu ni tak perlu saya cerita panjang lah kan. Kehebatan madu ni memang banyak untuk bagus untuk kesihatan kita, bagus untuk kulit kita juga, untuk penggemar-penggemar madu di luar sana yang memang mengamalkan madu. Boleh cuba madu Almas ni sebab sangat-sangat istimewa juga. Madu Almas ni kalau kita ambil secara berterusan kita boleh tengok kita punya perubahan dekat kulit kita. Kulit semakin lembap, semakin cantik, kesihatan pun pada keadaan yang baguslah. Juga madu asli Almas ni kita boleh jadikan juga sebagai pengganti gula. Okey, dalam masakan tu yang mana madu lebih bagus. Kita boleh letak dalam minuman, dalam masakan, rasa pun yang sangat-sangat sedap. Okey, lupa tadi saya nak beritahu Hawa, jus Nusantara Gold ni sekarang berwajah baharu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, depan dia masih samalah color gold, tapi tepi dah berwajah baharu. Kita dah tukar baru, color baru, iaitu color hijau turquoise. Okey, jadi untuk pengguna-pengguna lepas ni, kalau nak beli, pastikan anda dapatkan packaging yang terbaru, iaitu gold dan hijau turquoise. Okey, jus Nusantara Gold ni juga khas untuk pengguna-pengguna setia kita, yang mana lepas ni kalau beli, simpan kotak, 5 kotak dan 5 botol, lepas tu boleh redeem 1 botol secara percuma. Okey, jangan buang lepas ni. Okey, Hawa? Ya. Okay. Baiklah, Puan. Bagaimana pula dengan keunikan Almas Skincare yang dibawakan pada hari ini? Okey, ramai yang nak tahu macam mana cara untuk dapatkan kulit yang cantik, putih, cerah, gebu, mulus tanpa celah. Tiada rahsia hanya Almas Skincare. Okey, Almas Skincare ni sangat-sangat ringkas Hawa, tapi sangat-sangat berkesan untuk kulit wajah kita. Hanya ada 3 item. Kita ada Snow Cleanser, kita ada Gold Serum dan juga Silk Foundation. Okey, sangat mudah
sesuai untuk apa-apa peringkat umur dan peringkat keadaan lah. Untuk yang berpantang pun sangat sesuai sebab mudah sangat. Kita ada Snow Cleanser, Gold Serum. Okey, semua produk-produk skincare Almas ni walaupun satu produk tapi mempunyai multifungsi lah. Satu produk mempunyai lebih daripada satu fungsi yang sangat bagus untuk kulit lah. Dapat membantu pelbagai masalah kulit kita seperti masalah jerawat, jeragat, parut jerawat, masalah kulit kusam dan sebagainya. Macam kulit saya hari ini, kalau ikutkan dulu banyak sangat masalah jerawat dan parut jerawat. Tapi setelah hasil konsisten pemakaian skincare Almas ni, kalau tengok sekarang bukan sahaja jerawat, malah sekali dengan parut jerawat pun dah hilang. Okey, lepas tu kita ada Cert Foundation. Pemakaian Cert Foundation ni tekstur dia sangat-sangat ringan dan halus seperti sutera, sangat-sangat cantik bila kita pakai dan selesa. Tak berat, tak panas, juga tekstur dia tu halus sangat macam sutera. Okey, juga Hawa. Okey, sekarang ni kita ada kontes Almas Kongsi Rezeki untuk menangi wang tunai sebanyak RM5,000. Jadi siapa yang nak tahu lebih lanjut boleh follow IG dan Facebook Almas Beauty. Okey Hawa, pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Go Madu dan Almas Skincare penghulu segala produk. Baiklah, terima kasih banyak Puan Nurul Afika atas perkongsian pada hari ini. Kepada anda penonton wanita hari ini, kami ingin berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih atas kesetiaan anda dari awal siaran sampailah sekarang. Dan harapnya segala perkongsian memberi manfaat bersama, insyaAllah. Kita belum habis lagi. Kami nak kongsikan berbagai lagi bingkisan untuk anda. Tapi yang pertama ni, kami nak kongsikan sesuatu yang menarik buat anda yang teruja ataupun teringin untuk bergelar usahawan. Program Zero to CEO bakal melahirkan usahawan tanpa modal dengan berniaga produk usahawan IKS. Sesiapa sahaja yang ingin mengubah hidup anda dan menjana pendapatan tanpa mengeluarkan modal, boleh daftarkan diri anda di website www.zerotoceo.com.my. Kita saksikan bingkisan ini. Utama saya adalah golongan asnaf iaitu miskin tega, tetapi sebenarnya target utama saya adalah orang yang nak merubah hidup dia menjadi lebih baik. Kalau orang nak ubah hidup dia, dia akan berusaha dan akan berjaya. Tapi kalau orang tak nak ubah hidup dia, kita letaklah segunung produk pun depan muka dia. Kalau dia tak mau berniaga, dia tak mau berniaga. Zero to CEO Cun. Zero to CEO terbaik. Zero to CEO terbaik, bagui. Harapan saya satu je. Saya dapat ubah hidup orang menjadi lebih baik dan itulah impian saya. Zero to CEO. Kami di Wanita Hari Ini bukan saja sentiasa memberi anda inspirasi dan juga informasi, tapi kami juga ingin menghiburkan anda. Oleh itu, ayuh kita saksikan bingkisan video TikTok pilihan pada hari ini. Silakan. Pakai tangan? Tak adalah. Mana ada? Kami sayangkan pakai niat macam ni. Sahaja aku sayangkan ini demi untuk finger aku mentegak darah. Tiba-tiba jadi. Aku udah menyapu lantai, mengemop, menyiram pokok. Tapi di saat aku mahu tidur, Daniel. Salah satu perkara yang membezakan kita adalah kekurangan dengan kelebihan. Kalau member nak cerita, biarkan. Janganlah sampai. Aku pun boleh buat tak benda tu. Aku lagi pandai. Kalau orang lain pula ngadu sedih, aku sedih lah. Aku anak yatim, tak ada mak ayah. Kau pun nak juga, aku lagi sedih. Mak ayah ada, aku yang dah mati tau, aku sedih. Tak semua benda dalam hidup ni, kita perlu bersaing secara sihat untuk tentukan siapa yang paling weak. Normal hidup lah. Ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu. Tak rugi kalau mengaku kita tak pandai. Jadi tak payah nak rasa insecure sangat. Sebab kata pepatah, kadang kita nak diri disayangi, tapi kita lupa nak sayang diri sendiri. Kadang kita nak diri dikagumi, tapi kita lupa untuk mensyukuri. Wow, itu dia antara rangkuman menarik daripada TikTok yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita, Nur Fariza. Okey, Hawa, nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran bagi siaran 30 Mac 2021. Hari ini mungkin merupakan hari yang cukup istimewa. Ramai dalam kalangan kita kerana ada yang mungkin menyambut sambutan hari lahir, mungkin ada yang meraihkan ulang tahun perkahwinan ibu bapa,
ataupun apa sahaja. Dan mungkin juga hari ini ada berita gembira yang nak disampaikan oleh majikan ke, sahabat handai ke, dan macam-macam lagi sebenarnya. Kami doakan agar anda sentiasa diberikan berita-berita yang gembira dan dapat menjalani kehidupan harian dengan positif. Baiklah, esok kami akan kembali pada jam 12.30 hari juga dengan topik didik anak lelaki. Cabaran mendidik anak perempuan lain, cabaran mendidik anak lelaki supaya berjiwa kental dan menghormati juga lain cabarannya. Saya kira kita kena pandang dari sudut yang berbeza juga, Hawa. Sebenarnya cara untuk mendidik anak lelaki ini untuk lebih menghormati kepada golongan wanita. Ini kerana mungkin cara didikan dahulu kan kita merasakan bahawa wanita tu tempatnya di dapur, lelaki tu tempatnya di depan. Tetapi mungkin kita perlu mengajar anak lelaki ini tanggungjawab seharusnya mereka pikul sebagai seorang individu, sebagai seorang anak, abang, adik mahupun sebagai seorang ketua keluarga. Itu yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton esok kembali bersama dengan Hawa dan juga Fahrin Ahmad di Wanita Hari ini. Kami undur diri dahulu. Bye. Assalamualaikum. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya.